Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak review satu produk daripada Edifier Malaysia. So ini adalah headphone daripada Edifier. So nama model dia adalah W800BT Plus. Okay. So sebelum ni Edifier ada keluarkan juga model ni, tapi dia tak ada plus lah. So nanti kita akan tengok juga apa perbezaan dia. Okay. So hari ni kita akan pecahkan pada tiga perkara untuk review produk daripada Edifier ni. So yang pertama kita akan bercerita mengenai reka bentuk dan binaan. Okay. Yang nombor dua kita akan bercerita mengenai spesifikasi dia. Dan terakhir kita akan cerita berkaitan dengan kualiti bunyi dia. Okay. So sebelum tu kita akan tengok dulu apa sebenarnya yang ada dalam kotak ni. So sebenarnya aku dah unboxing. So dalam dia macam biasa kita akan ada buku manual Edifier. Sekejap okay. So kita ada buku manual dan dia akan ada mention lah dekat sini headphone W800BT Plus. Okay. Manual dia ini dia punya sama juga manual dia, dan dia akan bagi kita USB Type A ke USB Type C. Okay. Bagus, dah baru. Okay. So yang ini adalah kabel 35mm jack. So model ni dia boleh pakai wireless dan dia boleh pakai kabel lah. Okay. So in case kalau kata nak tak nak charge bateri dia, kita boleh direct guna kalau ada jack lah, 35mm jack. Okay. Perkara pertama kita akan bercerita mengenai dengan dia punya reka bentuk dan binaan. Okay. Reka bentuk dia bagus, dia memang sangat nice, feels stiff lah. So maksudnya tak adalah rasa macam headphone murah, dan dia punya finishing matte dia pun sangat ok, cantik. Dan dia punya button dekat headphone ni ada tiga lah. Okay. So yang ini adalah satu multifunction button untuk on, untuk off, untuk voice command, dengan untuk angkat call ataupun drop call lah, boleh juga. Dan sini dia ada button rocker, volume up dengan volume down. Okay, so boleh juga skip kalau kita tengah dengar lagu track, kita boleh skip dengan hanya tekan lama lah 3 second, dia akan skip. So kalau kata kita tekan sekejap je, dia hanya untuk volume up ataupun volume down. Okay. So untuk binaan dia menggunakan material plastik, saya rasa plastik ABS, dan sangat solid lah, walaupun harga dia agak mampu milik. Dan dia punya binaan dia punya cushion dia memang cantik, memang sedap selesa. Dia ada dia punya ear cup ni pun sangat-sangat lembut. Dia punya material ear cup dengan cushion ni dia menggunakan Fox leather. So kalau ada sesiapa yang tak tahu, Fox leather ni adalah leather hybrid lah, tapi dia punya kualiti sangat baik lah, tak ada masalah untuk tu. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada indication dekat tepi ni, dia ada indication left and right. So bila nak pakai tu kita boleh tengok lah dekat situ. Okay. Dekat sini lain dia punya design, dia ada tulis Edifier kiri kanan. Okay. Dan dia ada mention dekat sini apa ni, option for sound. Okay. So itu saja untuk dia punya reka bentuk dan binaan. Okay. So kita masuk yang nombor 2 pula. Nombor 2 adalah spesifikasi dia. Okay. So yang baru ni dia menggunakan Qualcomm aptX. So dia punya
dia punya headphone ni ada chip lah dekat dalam ni. Dia bijak sikit. Okay. Dan sebenarnya bila kalau kata kita cakap mengenai dengan Bluetooth ni, bila kata dia pakai 5.1, so maksudnya dia very stable. Okay. Dia very stable dan dia sangat energy saving lah. Okay. Dan dengan menggunakan chip tu pula, dia membantu untuk reduce latency bila kita guna, sama ada untuk tengok online movie ke, kita streaming ke, ataupun main game ke, dia akan kurangkan latency tu. Okay. So yang kedua baru mengenai headset ni, dia menggunakan Type-C, USB Type-C. So sebelum ni dia pakai mini USB, bagus, dia dah pakai USB Type-C, so senang. Sekarang ni semua pakai USB Type-C. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia ada 35mm jack. So kita boleh pakai kabel yang tadi saya tunjuk tu. Kabel ni kita boleh pakai kalau kata tak nak guna dia punya wireless function. So dengan syarat benda yang kita nak cucuk tu adalah jack 3.5mm tu. Kalau kata tak ada, tak guna jugalah ada kabel ni. Okay, so kalau kita perasan satu lagi yang berbeza berbanding dengan W800BT, dia punya ni mic dia ni, array mic dia. So yang ni satu lagi model ni, dia ada satu teknologi kita panggil CVC, Clear Voice Capture, CVC. So CVC tu dia ada noise cancellation. Okay, so yang tu sebenarnya jangan salah faham dengan ANC. ANC tu pun dia noise cancellation, active noise cancellation, tapi CVC dengan ANC adalah satu benda yang berbeza lah. Okay. So kalau kata dia punya function, active noise cancellation ni dia punya sistem, dia ada hardware. So maksudnya dia akan ada satu chip yang proses, bila dengar dia punya bising, dia akan reducekan, dia akan keluarkan satu wave untuk reducekan bunyi dekat luar. Okay. So dia punya result ANC, kita akan fokus lebih kepada bunyi muzik sahajalah. Okay. So kita tak dengar bunyi daripada luar. Tapi CVC ni dia lain. CVC ni dia clearkan kita punya suara. Maksudnya bila contoh kalau kata kita call orang, okay, so orang tu kita duduk dekat tempat yang bising, okay, ada noise kiri kanan jalan ke apa ke. So mic ni function CVC ni dia akan cancelkan noise daripada persekitaran. So dia punya result dia orang yang kita cakap tu dia akan dengar tanpa ada masalah lah. Okay. Tapi kita sebagai pendengar, kita masih dengar bunyi bising dekat surrounding. Cuma pendengar tu je. So itu adalah salah satu perbezaan lah antara CVC dengan ANC. So kalau perasan dua-dua pun dia ada noise cancellation, tapi sebenarnya benda tu lain. ANC dia lebih kepada hardware. So maksudnya bila kalau kata benda headphone tu dia tak didatangkan dengan ANC, so memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Memang dia akan terus kekal macam tu. Tapi kalau CVC ni dia adalah software solution. So kalau kata benda ni didatangkan dengan CVC, so lagi efisien lah. Kalau tak ada, kita boleh selesaikan dengan software. Sebab dia berfungsi menggunakan software. Kita carilah software third party. Usually kalau kata headphone yang baru-baru, headphone ke headset ke, dia ada dah teknologi tu, tapi mungkin dia tak highlight lah. Sebab model ni dia pakai version 8. Version 8 ni adalah paling latest sekali lah. So dia bagus dengan energy consumption juga, dan efisien lah. Okay. So itu beza dia. Yang kalau kata model lama, dia punya
dia tak ada CVC tu, dan dia punya Bluetooth dia pakai tu 4.0 ke 4.1 tak silap saya. So benda tu dia tak ada chipset tu, Qualcomm chipset tu, so dia kurang efisien, so mungkin dia ada latency sikit lah. Okay, so perbezaan dia yang lain adalah dia punya bateri. Okay, sebelum ni dia punya bateri dia pakai saiz yang besar, 850 mAh. Okay, sama juga 50 jam boleh bertahan. Okay, dan 800 standby mode. Dan kalau kata untuk yang baru ni, dia punya bateri dia kecil sikit. Bateri dia jadi 670 mAh, tapi dia punya kegunaan masih sama. Kegunaan dia boleh pakai 50 jam juga, dan standby mode dia pun sama juga 800. So maksudnya function dia orang upgrade dia punya chipset, dia ada tambah chipset dan tukar dia punya sistem sikit. Penambahan baik tu membuatkan dia lebih efisien lah. Okay, dan model ni juga dia boleh multi device. Bukan multi device lah, dia boleh connect dalam masa yang sama tu 2 device. Maksudnya korang boleh connect dengan telefon, ataupun korang boleh connect dengan komputer dalam masa yang sama. So kalau in case korang tengah dengar lagu, ada orang call, so tak ada masalah, korang boleh tekan je button ni, dia akan automatic tutup bunyi muzik tu, dia akan bagi korang jawab lah telefon tu, tak ada masalah. Okay, so aku rasa untuk dia punya spesifikasi tu saja. Yang lain semua sama je. Okay, dengan yang sebelum ni dia pakai 40mm neodymium magnet drive. So yang tu sama, dia tak ada upgrade apa-apa lah, dia just maintain pakai yang sama. Okay, dan perkara yang last sekali untuk quality. So untuk yang sebelum ni, dia tak boleh pakai apps. Dia tak ada apps Edifier Connect. Okay, so yang ni dia boleh connect dengan apps tu. So dia boleh pilih lah, dia ada 4 preset dekat dalam tu. Dia ada classic, dia ada pop, dia ada classical, dan dia ada rock. So beza lah, korang boleh dengar dia punya perbezaan. Bila kalau kata korang guna, korang dengar ada perbezaan. Tapi kalau kata untuk pengguna iPhone, kalau kata korang nak dia punya bass sedap sikit, so korang pergi setting dekat muzik tu, korang pilih bass booster tu, dia akan buat korang punya bass tu crispy sikit lah. Okay, tapi okay je, sebab dia punya quality sound dia, kalau kata untuk aku yang bukan audiophile ni, dia punya average tu nak ke bagus lah. Tapi sebenarnya aku tak suka pakai headphone. Okay, sebenarnya aku prefer lagi speaker. Okay, yang ni aku beli lah dulu, speaker Mifa ni, not bad lah, Bluetooth speaker. Sebab utama aku beli ni sebab nak call lah, senang. Sebab malas nak pegang telefon, so lebih suka benda-benda macam inilah. So maksudnya tak payah pegang, boleh cakap kata-kata. Okay, itu je lah. So yang lain aku ingat tak ada apa, just nice, boleh pakai. Dia punya apa, ear cup ni, disebabkan dia lembut, dia punya duduk tu dekat telinga kita tu selesa lah. Jadi bila kalau kata dia letak je dekat atas kita punya telinga ni, dia macam sebenarnya dia ada reduce sound daripada luar dengan baik lah. So agak nice. So kalau kata korang nak guna ni dekat luar, dekat train ke apa ke, aku tak berapa nak recommend lah, sebab masih boleh dengar bunyi dekat luar. Tapi kalau korang nak pakai untuk streaming, korang nak pakai dekat dalam bilik, korang nak pakai dengar time sorang-sorang, memang tak ada masalah, boleh. Okay, so aku ingat tu saja. So terima kasih kepada siapa yang menonton. Okay, Assalamualaikum.